بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bertemu dengan izin dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana pada malam ni insya-Allah kita akan masuk pada kitab Tauhid, ini bab yang pertama daripada kitab Tauhid. Baik, wa qaulullahi ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Dalam kitab asal ada judul lah. Judul pertama dalam kitab Tauhid ni Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. So itu kalau kita tengok apabila kitab asal iaitu karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, disebutkan Kitab Tauhid sebagai terjemah, sebagai tajuk, yang nak menjelaskan tentang kewajipan tauhid. Dan dimaksudkan dengan tauhid di sini adalah apa? Tauhid ibadah. Iaitu apa? Kita kata tauhid ibadah ilahiyah, yang berkait dengan perbuatan hamba yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ibadah, kita sebut tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka tauhid yang kedua lagi, yakni daripada tiga pembahagian yang kita dah bahaskan sebelum ini adalah ikutan ataupun lazim bagi tauhid ibadah. Maknanya kalau dalam Al-Quran Allah Taala sebut perintah tauhid ini memang merujuk kepada tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin, Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau terus bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Baik, kata Syekh, وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. Baik, jadi muallif matan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala telah menyebutkan beberapa ayat sebagai dalil, yang mana kalau kita kira kitab bab yang pertama ni, bab apa? Kitab Tauhid. Maknanya itu judul dia. Itu judul dia. Makna itulah bab yang pertama. Kalau kita kira masukkan dia dalam kategori bab pertama, tapi kita tak sebut dia bab, tapi kita sebut Kitab Tauhid. So itu judul dia. Judul dia Kitab Tauhid. Baik. Ada tujuh dalil. Ada tujuh dalil yang dikemukakan oleh muallif rahimahullah dalam kitab asal. Ada tujuh. Tak disebutkan oleh Syekh hanya sebut iddati ayat, beberapa ayat, kan? Tapi beberapa ayat tu berapa? Tujuh. Tujuh ayat. Kalau kita kira tujuh ayat. Baik, adakah dalil yang mewajibkan tauhid ini hanya terbatas pada tujuh ayat? Tidak. Banyak lagi. Kalau nak bawa semua satu Quran satu Quran, kan? Kerana seluruh Al-Quran itu mengandungi perintah tauhid. Jadi hanya dibawakan tujuh dalil. Baik. Jadi dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, agar beribadah kepadaku. Baik, kata Syekh Utsaimin
Qawluhu illa liya'budun istithna'i mufarraghun min a'amil ahwal ay ma khalaqtul jinna wal ins li ayyi syai'in illa lil ibadah. Baik. Maksud ayat ini yakni illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, adalah pengecualian dari keadaan yang umum. Maksudnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk apa pun melainkan untuk beribadah. Itu maksud dia. Baik, huruf lam dalam ayat ini, illa liya'budun, lam tu adalah lam ta'lil. So lam ta'lil, dan ta'lil ini dimaksudkan untuk menjelaskan hikmah penciptaan. Dia kata sini li ta'lil wa hadha ta'lil li bayanil hikmati minal khalq. Untuk menjelaskan hikmah penciptaan. Bukan ta'lil yang menyertai ma'lul. Apa maksud dia? Walaysa ta'lil al-mulazimu lil ma'lul. Bukan nak menunjukkan cause and effect. Faham? Bukan nak menunjukkan ta'lil wal ma'lul, maknanya ada cause and effect, maknanya ada sebab dan penyebab tu wajib berlaku. Tak. Ataupun apa dia sebab sesuatu itu menyebabkan sesuatu perkara itu wajib berlaku. Itu maksud laisa walaysa ta'lil al-mulazim lil ma'lum. Lil ma'lul. Makna kenapa? Kenapa bukan maksud ta'lil yang menyertai ma'lul? Kerana tentu mengharuskan seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dengan demikian, illah di sini adalah untuk makna ghaiyah atau batas, bukan bermakna mujibah atau mengharuskan. Baik, maksudnya di sini, ayat lam ta'lil kat situ bukan bermaksud kita kata melazimkan ma'lul. Maknanya bila Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, maknanya semua makhluk yang Allah cipta ni semua ibadat kepada Allah. Kalau tak, tentulah perkara itu berlaku. Tetapi kat sini, lam kat situ, illah dekat sini, yang nak menjelaskan tentang hikmah penciptaan, dia merujuk kepada makna, apa kita kata, ghaiyah. Sebab itu kata Syekh Uthaymin kat sini, dia kata, إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْخَلْقُ كُلَّهُمْ عِبَادًا لِلَّهِ يَتَعَبَّدُونَ لَهُ. Kalaulah maksud ayat ni maknanya Allah kata aku jadikan jin dan manusia ni semua beribadat kepadaku, maknanya tak ada orang kafir, tak ada orang syirik. Ini tak betul. Bukan itu maksud dia. So bukan itu maksud dia. Sebab itu kata Syekh Uthaymin, bukan maknanya ta'lil kat situ bukan melazimkan ma'lul. Itu maksud dia. Maknanya bukan ayat ni, ta'lil kat sini bukan bermaksud ada cause and effect tu. Effect tu mesti kena ikut cause tu. Sebab yang Allah Ta'ala jadikan, mesti semua beribadat kepada Allah. Maksudnya semua akan jadi ahli tauhid dan tak ada orang syirik, tak ada orang kafir. Sebab itu tak berlaku benda tu kan? Tak berlaku. Maknanya kerana adanya kesyirikan dan adanya kekufuran. Adanya tauhid, adanya syirik. Baik. Jadi fal'illatul ghaiyah li bayanil ghayah wal maqsud min hadzal fi'li lakinnaha qad taqa'u wa qad la taqa'. Jadi illah ghaiyah ini adalah alasan yang menjelaskan batas dan maksud daripada sesuatu perbuatan. Hanya sahaja perbuatan tersebut kadang-kadang terjadi, boleh jadi terjadi dan boleh jadi tidak terjadi. Kadang-kadang boleh jadi, kadang-kadang boleh tak jadi. Contoh, yang ni Syekh gunakan contoh daripada kalam Arab. Baraitul qalama liaktuba bihi. Aku meruncingkan pena untuk menulis. Yakni aku mengasah pensel untuk menulis. Apakah maksud dia? Orang yang melakukan perbuatan tersebut mesti dia kena tulis, kan? Boleh jadi pena tersebut akan anda gunakan untuk menulis dan boleh jadi pula tidak anda gunakan untuk menulis. Itu maksud dia, kan? Saya buka tudung cawan ini. Boleh jadi anda minum, boleh jadi anda tak minum. Betul tak? Saya telah membuka tudung cawan ini. Baik, untuk apa? Saja. Boleh jadi saya akan minum,
boleh jadi saya tak akan minum. Itu maksud dia. Itu maksud apa dia, illah ghaiyah. Illah al-ghaiyah. Baik. Wal illatul mujibah ma'naha anna al-ma'lul mabniyun 'alayha fala budda an taqa' wa takunu sabiqatan lil ma'lul. Wal mulazamatun lahu mithlu inkasara az-zujaj li shiddatil har. Okey. Baik, sedangkan illah mujibah ni lawan kepada illah kita kata ghaiyah tadi. Illah mujibah ni makna illah ni kita kata sebab lah, sebab. Illah ni sebab. Adalah illah yang bermakna maklulnya didasarkan kepada illah tersebut. Maknanya sehingga perbuatannya pasti terjadi dan perbuatan tersebut terjadi sebelum maklulnya terjadi atau menyertainya. Contoh, inkasaratiz zujaju li shiddatil har. Kaca pecah kerana udara yang sangat panas. Maknanya apa? Dia terus jadi. Betul tak? Maknanya dia tak boleh jadi atau tak jadi, tapi dia bila dah kaca tu dah terlampau panas, dia pecah. Ataupun kita baling batu dekat cermin, maka dia akan pecah disebabkan balingan batu tersebut. Maknanya apa? Maknanya apa dia? Pasti terjadi perbuatan tersebut, pasti terjadi. Itu illah mujibah. Illah al-mujibah. Ini kita kata dalam bahasa lah, maknanya Syekh Ibn Uthaymin dia ulas berdasarkan bahasa. Baik. Jadi qauluhu, perkataan firmannya, khalaqtu, yakni aku menciptakan, yakni aku menjadikannya ada. Khalaqtu maknanya aujadtu, ay aujadtu. Wa hadzal ijadu masbuqun bi taqdir wa aslul khalq at-taqdir. Dan makna penciptaan ini didahului dengan takdir. Takdir makna ketetapan Allah. Dan makna asli al-khalq adalah at-taqdir, penentuan, ketetapan. Baik. Seperti kata penyair. Maksudnya, sungguh kau berdusta dengan mengatakan telah menentukan sesuatu, sementara sebahagian orang menentukan lalu ia tidak berdusta. Ni syahidnya dekat sini perkataan wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dun nas yakhluqu thumma la yafri. Itu maknanya poin dia dekat situ, apa dia, yakhluq ataupun khalaqa kat situ maksudnya qadara, aujada wa qadara wa qaddara. Aujada wa qaddara maknanya menjadikan dan menentukan, menetapkan. Sebab itu kita kata antara rukun arkan rukun beriman dengan al-qadar ada berapa? Siapa ingat? 4. Kan? Yang pertama? Yang pertama al-ilm. Yang kedua al-khalq. Kan? Al-khalq. Yang dua lagi cari ya. Homework. Kan? Beriman dengan qadar ada 4 rukun. So yang pertama al-ilm. Kita beriman dengan ilmu Allah yang azali. Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, yang kedua al-khalq, penciptaan. Allah mencipta segala sesuatu. Jadi maknanya dia tak boleh terpisah daripada takdir. Kan? Dia tak boleh terpisah daripada takdir. Baik, sebab itu poinnya di sini Syekh Ibn Uthaymin ditafsirkan pada ayat khalaqtu tu ai aujadtu. Ini aku menjadikan dan menentukan. Kerana penciptaan itu didahului dengan takdir, dengan ilmu Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan di Lauh Mahfuz, apa yang Allah Ta'ala tulis. Kan, lepas tu datang lepas khalq al-kitabah, kemudian al-masyiah, kemudian al-kitabah. Kehendak, kemudian yang rukun qadar, rukun beriman qadar ada 4 kan. Al-ilm, al-khalq, al-masyiah wal-kitabah. Al-kitabah tulisan, Allah Ta'ala tulis. Ya, ketetapan di Lauh Mahfuz. Kan, segala, bagi segala sesuatu. Baik. Qauluhu al-jinnah. Qauluhu al-jinnah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala al-jinnah. Yani wa ma khalaqtul jinnah. Baik. Jin mereka adalah makhluk ghaib yang tidak nampak bagi kita. Hum alamun ghaibiyyun makhfiyyun anna. Dia alam ghaib,
makhluk, kita kata apa? Ghaib yang tidak nampak bagi kita. Makhfiyun anna. Walihadza ja'atil maddah minal jim wan nun. Sebab itulah dia dari sudut bahasa, kata jin tu dia datang daripada apa? Kata dasar ataupun kata akar dia daripada huruf jim dan nun yang menunjukkan sesuatu yang samar dan tertutup. Jim wan nun wa huma yadullani 'ala al-khafa'i wal istitar. Jannah. Jannah. Dalam Quran Allah Taala sebut tentang kisah Nabi Nabi Ibrahim tu, macam mana ayat dia, apa dia, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Dalam surah Al-An'am ayat 76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Apabila apa dia disebut jannah, apabila telah kita kata apa, janna alaihi lail, jannah ni maksudnya istajinnu an a'yuni bani adam fala yarawun, tak terlihat. Apabila malam itu tak terlihat. Makna janna alaihi lail. Janna alaihi lail maksudnya apabila malam itu menghalang penglihatan dia daripada untuk melihat. Janna alaihi al-lail. Ini apa kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, li'annahum istajannu an a'yuni bani adam fala yarawna. So tiba waktu malam kita tak nampak lah, kecuali apa yang kita nampak. Maknanya ra'a kaukaba. So Nabi Ibrahim nampak bintang-bintang. Itu saja yang dia nampak kan. Baik. Jadi jannah dari sudut bahasa macam kata Imam kata Syekh Ibn Uthaymin, jim wan nun yadullani 'ala al-khafa'i wal istitar. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang samar dan tertutup. Samar ya dan tertutup. Wa minhu al-jannatu wal jinnatu wal junnah. Dan antaranya contoh penggunaan perkataan jin ini atau jannah ini, pertama jannah. Jannah ni apa maksud dia? Syurga. Taman kan? Sebab apa taman tu dinamakan jannah? Apa yang tertutup? Sebab taman atau kebun ni selalunya menutup pandangan kita dengan apa? Melalui pokok-pokok dan juga bunga-bunga yang ada, atau pokok-pokok lah. Daun-daun yang ada itu menutup daripada kita. Maksudnya itu bagi jannah kan? So itu kan. Yang kedua al-jinnah. Jinnah jin ataupun jinnah juga gila. Sebab apa? Sebab akal dia tertutup. Jinnah masturul aql. Jinnah maknanya gila. Jinnah maknanya gila. Sebab apa dipanggil jinnah tu gila? Sebab akal dia tertutup. Nampak kaitan dia? Al-istitar wal apa disebutkan tadi, al-istitar wal khafa. Sama dan juga tertutup. Junnah, apa maksud junnah? Perisai. Sebab apa? Sebab dia menutup orang yang berada di belakangnya ataupun mereka yang berperisai dengannya. Yang dia menutup maksudnya daripada serangan musuh ataupun daripada tombak ke, daripada anak panah ke, daripada peluru ke. Sebab itu dipanggil junnah. Kan, dia perisai kan. Kita kata sebab apa perisai itu dipanggil junnah? Sebab dia ada makna bahasa tu dari sudut apa? Dia menutup. Orang yang berlindung di sebaliknya. Baik, itu dari sudut bahasa lah. Baik. Satu lagi faedah. Kenapa jin disebut dulu sebelum manusia? Ini soalan. Soalan cepu mas. Kenapa Allah Ta'ala tak kata وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ? Kenapa Allah Ta'ala kata وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ? Kenapa jin dulu sebut tapi tak sebut manusia dulu? Saya boleh jawab. Kenapa jin dulu tapi tak manusia? Ya, ahsan. Kerana penciptaan jin, khalqul jin masbuqun bi khalqil insan. Penciptaan jin
mendahului penciptaan manusia. Kan? Dari sudut turutan. Adam ke diciptakan dulu atau jin? Jin dulu lah. Sebab itu Allah SWT cerita dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, bila cerita tentang wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kita nak tengok, nak tahu tentang perincian, kita buka kitab-kitab tafsir tentang ayat tu lah. Cerita tentang maknanya di bumi ni sebelum diturunkan Adam, maknanya dah ada siapa? Dah ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mendiami bumi. Tetapi mereka melakukan kerosakan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan dalam sebahagian riwayat-riwayat athar daripada para sahabat, daripada tabi'in dan sebagainya, maknanya Allah mengutuskan malaikat untuk memusnahkan mereka ataupun nak memerangi mereka. Dan daripada situlah malaikat dapat apa? Dapat ilmu bahawasanya, sebab itu datang soalan malaikat kan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Jadi macam mana malaikat boleh tahu? Maknanya boleh tanya soalan tu kalau dia tak ada experience, pengalaman. Nampak? Takkan tiba-tiba dia tanya kan? Menunjukkan malaikat ada pengalaman sebelum penciptaan Adam itu, iaitulah apa yang Allah Ta'ala jadikan makhluk yang mendiami di muka bumi sebelum penciptaan Adam, jin, mereka telah melakukan kerosakan. Wa yasfikun ad-dima', dan mereka menumpahkan darah. Kan? So jadi itu faedah lah kita boleh dapat, kena jin diciptakan dulu sebelum manusia. Kan? Sebab itulah dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan Allah Taala tanya malaikat, adakah kamu malaikat kamu memerintahkan supaya manusia menyembah kamu? Kemudian kata malaikat apa? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Bal kanu ya'budunal jin na aktsaruhum bihim mu'minun. Ayat tu kalau kita tengok dalam surah Sabah ayat 41 sampai 42. Kalau kita tengok ayat sebelum tu 40 tu, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya, yakni orang-orang kafir kesemuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni di akhirat kelak, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada malaikat, ahaula'i kanu ya'budunakum min dunina? Adakah mereka itu mereka itu menyembah kamu selain daripada kami? Maknanya adakah malaikat, adakah kamu yang memerintahkan manusia untuk menyembah kamu di dunia dulu? Fanatabarra'a minhumul malaikah, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, maka malaikat pun berlepas diri. Malaikat kata apa? Qalu subhanaka. Malaikat kata, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah wali kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah penolong kami. Wali kami. Kami tak jadikan wali, pencipta, pembantu dan penolong melainkanmu. Bal kanu ya'budunal jinnah. Bahkan mereka dahulu orang-orang kafir itu menyembah jin. Menyembah jin. Kemudian Allah kata dalam ayat yang berikutnya, apa dia? Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman dengan jin-jin tersebut. Maknanya manusia lah. Manusia. Maknanya ayat ini kalau kita tengok balik, maknanya ayat ini juga menunjukkan kepada kita isyarat bahawasanya jin adalah makhluk yang pertama mendiami bumi sebelum manusia. Sebab apa? Sebab kalaulah manusia dahulu yang mendiami bumi, sudah tentulah takkan berlaku apa? Jin menyembah manusia. Ada kita dengar jin menyembah manusia? Tak ada. Dalam Quran tak ada kan? Manusia menyembah jin. Tapi apa kena dengan malaikat pula? Kat sini apa kena mengena dengan malaikat? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat malaikat, adakah benar manusia di bumi
mereka menyembah kamu wahai malaikat. Maknanya adakah benar dakwaan mereka bahawasanya mereka menyembah malaikat? Maknanya Allah kata kat malaikat, adakah kamu wahai malaikat yang memerintahkan manusia untuk menyembah kamu? Jadi maksudnya di sini, malaikat kata benda yang betul, bahkan mereka sebenarnya menyembah jin. Maksudnya apa? Jin mengaku sebagai malaikat. Maksud dia. Betul tak? Jin mengaku sebagai malaikat. Jin mengaku sebagai malaikat. Baik, jadi dekat sini menunjukkan kepada kita keberadaan jin di atas muka bumi ini lebih dahulu sebelum manusia, dan itulah yang mendorong mereka untuk bersikap takabur dan sombong. Dia macam kita kata apa? Aku senior, kan? Aku senior atas muka bumi ni. Kau siapa, kan? Itulah kita kata ni perangai jin. Jin. Kan? Sebab itu mereka menipu manusia sehingga manusia menyembah mereka dan beranggapan mereka adalah malaikat. Baik, kalau jin boleh mengaku malaikat, dia boleh tak mengaku dia nabi? Soalan. Mengaku, bukan menyerupai. Mengaku. Iddia'. Boleh tak? Boleh, Boleh tak dia mengaku jadi wali? Boleh, Boleh tak dia mengaku jadi mak kita? Lagi boleh lah. Boleh tak dia mengaku jadi anak kita ke? Bapak kita boleh. Datuk kita, nenek moyang kita boleh. So di sini, faedah yang kita boleh dapat daripada ayat ini, kalau kita nak buka tafsir-tafsir ulama, sangat panjang perbahasan dia. Tapi kita ringkaskan. Maknanya di sini, keberadaan, ayat ini isyarat menunjukkan keberadaan jin di atas muka bumi ini, itulah yang menyebabkan mereka bertambah sombong. Takabur. Sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tergamak untuk menyeru manusia untuk menyembah mereka. Tetapi tidak menafikan ada jin yang di kalangan jin yang beriman, kan? Jin maknanya jin asnaf. Jin ni ada apa kita kata pembahagian-pembahagian ni seperti manusia. Maknanya ada yang Islam, ada yang beriman, ada yang munafik. Jin pun ada juga yang sunnah, jin salafi, jin apa lagi? Jin aswaja. Ya, semua ada asnaf. Ada asnaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Amir ibn Sharahbil Al-Sya'bi rahimahullah, tabi'in. Yang ini berkenaan dengan riwayat salaf yang mereka mereka mengisbatkan tentang asnaf jin ini. Maknanya jin ini juga ada pembahagian-pembahagian berdasarkan mazhab-mazhab mereka. Seperti manusia. Maknanya aliran-aliran mereka. Ada jin Kristian. Maksudnya samalah. Maksudnya kalau ada agama yang berbeza, ada jin Yahudi, ada jin Hindu, ada jin Buddha, ada jin Islam, ada jin Islam liberal lah. Ada pembahagian, kan? Jin Islam apa? Islam Nusantara ke? Jin Islam Nusantara berapa, kan? Banyak kan? Dan itu kita kata hakikat jin. Dan jin ni adalah makhluk yang ghaib. Maksudnya kita tak nampak. Kita tak nampak. Sebab itu dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mendakwa melihat jin dalam rupa asal, abtalna syahadatahu. Kami batalkan persaksiannya. Maknanya dia tak boleh jadi saksi. Kalau orang kata dia jumpa dengan jin dalam rupa asal. Kalau dia kata jumpa dengan jin dalam rupa haiwan ke apa ke, itu tak tertolak lah. Kita kata dia tak terpakailah kaedah tadi. Tapi kalau dia, siapa yang mendakwa dapat melihat jin dalam rupa yang asal, maka terbatallah syahadahnya, seperti mana yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Jadi dalam apa kita kata dalam Al-Quran kita sebut tentang sikap jin ini, yang kenapa dia sombong dan takabur ni. Kalau kita tengok dalam surah Al-Jin sendiri, Allah Taala kata dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6, so Allah kata wa annahu kana rijalun minal insi
ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini juga dalil yang menunjukkan keberadaan jin, ataupun kita boleh kata dalil yang tidak secara langsung lah, maknanya isyarat yang mafhum daripada dalil. Dia bukan dalil itu sendiri menunjukkan apa yang kita katakan tadi, tapi mafhum kepada dalil. Maknanya Allah kata ada di kalangan lelaki-lelaki, di kalangan manusia, mereka memohon perlindungan kepada lelaki-lelaki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah apa? Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah apa? Dosa, ithman. Fazaduhum rahaqa maknanya bertambahlah kepada jin itu dosa dan juga kesombongan. Kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari disebutkan wazdadatil jin alaihim bidzalika jur'ah. Maknanya bila manusia ni pergi minta tolong dekat jin, minta lindung dekat jin, maka apa yang berlaku? Maka dia akan menambahkan lagi keberanian dan juga kesombongan jin tersebut. Dan sebahagian tafsir juga menyebutkan kesyirikan jin tu. Bertambah kesyirikan, maknanya jin tu pun dia terlibat dalam syirik, kufur. Begitulah juga manusia yang meminta tolong kepada jin tersebut. Fazaduhum rahaqa. So Allah kata bertambahlah kepada mereka, yakni jin tersebut, jur'atan. Sebagaimana kata Qatadah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan orang jahiliah dulu bila dia pergi dekat lembah mana-mana ke, tempat-tempat yang sunyi, ataupun lembah, wadi, ataupun hutan ke apa, mereka akan singgah, mereka akan minta perlindungan. Na'udzu bi'a'azzi ahli hadzal makan. Mereka kata kami berlindung daripada penunggu yang paling mulia di tempat ini. So bahasa Melayu kita, tok-tok tumpang lalu. Kan? Tok-tok tumpang lalu, cucu tumpang lalu, cucu tumpang nak buang air. Ini sama hukum dia. Sama hukum dia. Walaupun dia tak kata dengan bahasa Arab, tapi itu makna yang sama. Makna yang sama. Orang Arab jahiliah dulu dia kata na'udzu bi'a'azzi ahli hadzal makan. Kan? Kemudian mereka ada juga yang kata na'udzu birabbil wadi. Birabbil wadi. Maknanya aku minta lindung daripada Tuhan bagi lembah ini, ataupun pemilik bagi lembah ini. Penunggulah. Tu bahasa kita dipanggil penunggu. Apa lagi bahasa Melayu? Puaka. Tempat tu berpuaka. Pokok tu puaka. Ada kan? Baik. Kalau yang baik punya dia tukar sikit lah. Yang baik punya dia panggil apa? Karamah. Karamah. Kan? Kubur tu ada karamah. Pemilik kubur tu ada karamah. Kan? Tempat itu berkaramah. Sebab apa? Tempat tu pernah dilalui oleh wali fulan. Sejujurnya kita pergi minta dekat situ, ataupun kita pergi tabaruk kat situ, dia sama lah. Cuma di perbezaan dia dari sudut isti'adzah dengan istighathah ataupun tabaruk di situlah. Maknanya bergantung pada tahap apa benda yang dibuat lah. Kalau dia pergi kat situ, dia pergi minta dekat penunggu situ, minta lindung tu kufur lah. Maknanya kufur akbar lah. Minta lindung, kan? Syirik akbar lah. Kan? Jadi kalau dia minta dekat, sama macam hukum, sama macam dia minta perlindungan, ataupun dia minta doa. Nak dapat anak, dia pergi dekat telaga sekian-sekian, kemudian dia minta kat situ. Itu pun sama juga hukumnya, jadi syirik akbar. Kerana permintaan pertolongan, permohonan itu diminta kepada selain Allah. Baik. Jadi itu berkenaan dengan jin. Kalau kita cerita pasal jin ni tak habis sampai esok lah. Kan? Orang Melayu suka bab-bab jin ni. Kan? Jadi kita cerita macam-macam kan, pengalaman jin lah apa semua ni. Jadi tak habis mengaji lah. Habis kita jadi cerita pasal jin sampai esok pagi pun tak habis. Baik. Wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi al insa maknanya manusia. Baik. Wal insa summu bidzalika li'annahum la ya'ishuna biduni inas fahum ya'nasu ba'duhum bi ba'din wa yataharraku ba'duhum ila ba'. Baik, manusia ini disebutkan manusia kerana mereka tidak boleh hidup tanpa bersosial. Tanpa mereka bersosial, kerana mereka merasa senang dengan keberadaan satu sama lainnya dan saling bergerak antara satu sama lain. Maknanya manusia ini dinamakan al-ins, summiyal insa insan, insa
Kerana apa dia? La ya'ishuna biduni inas. Yalah, kita tak boleh hidup seorang-seorang kan? Hatta kalau kita duduk seorang-seorang pun, maknanya kalau kita duduk apa, kita tak boleh nak hidup. Kan? Macam mana tahap sekalipun, kan? Kita PKP dulu, dah apa? Berapa kali PKP kan? Tak boleh nak hidup kalau duduk hanya seorang-seorang ataupun duduk dengan kat rumah saja kan. Jadi macam itulah perasaan kan. Maknanya kita bila kita tak bersosial, maknanya kita tak bergaul dengan orang. Cuma kita kata kita bergaul tu atas dasar maslahat agama, kita berta'awun atas birri wat taqwa, dan kita tidak bertolong-tolong atas al-ithm, dosa dan juga pemusuhan. Itu yang kita kata asas dia. Baik. Faqauluhu illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ditafsirkan melainkan agar mereka mengesahkan aku. Penafsiran ini benar. Juga ditafsirkan dengan makna agar mereka merendahkan diri kepadaku. Ini balik pada tazallul, makna ibadah pada makna tazallul. Dengan menjalankan ketaatan sebagai perwujudan dari mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan. Dan di antara salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah mengesahkannya. Inilah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Itu maksud dia lah. Walihadza a'ta Allahul bashara 'uqulan wa arsala ilaihim rusula. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila dia dah tetapkan hikmah ini, so hikmah penciptaan kita, jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. So ayat ini juga menjadi dalil bahawasanya jin juga ditaklifkan dengan taklif ibadah. Maknanya jin ditaklifkan dengan taklif ibadah. Maknanya dia juga wajib mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia wajib mentaati perintah Allah, dan dia wajib juga beriman dengan agama yang terakhir diutuskan kepada umat manusia, iaitulah agama Islam. Agama Islam. Baik. Kerana itulah Allah menganugerahkan akal kepada umat manusia, mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Andaikan tujuan penciptaan manusia sama seperti tujuan penciptaan haiwan, tentu akan lenyap sia-sia hikmah diutusnya rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab, kerana pada akhirnya mereka tak ubahnya seperti pohon yang tumbuh, berkembang, lalu setelah itu kering dan hancur. Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kau, wahai Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Kerana itu Allah pasti akan mengembalikan anda ke tempat kembali, yakni akhirat. Lalu anda akan mendapatkan balasan atas amalan perbuatan yang telah anda kerjakan. Amalan baik dibalas baik dan amalan buruk dibalas buruk pula. Jadi menzahirkan hikmah penciptaan Allah ni, kemudian kita nyatakan tujuan pengutusan. Syekh sebut kat sini tujuan pengutusan Rasul dan penurunan kitab. Tujuannya adalah untuk merealisasikan hikmah yang paling agung, iaitulah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita kata tak ada hikmah ini, kalaulah hikmah ini tak ada, tak diutuskan Rasul, tak diturunkan kitab, sudah tentulah kita ni sama sahaja macam haiwan, macam binatang. So yang inilah yang orang-orang kafir hari ini, di kalangan musuh-musuh Allah, mereka nak samakan kita ni macam haiwan je. Sebab itu kita ni, elok-elok kita ni kita dapat kelebihan sebagai manusia ni dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah, tapi mereka nak jatuhkan martabat kita ni setaraf haiwan. Kan? Tu tengok apa? Satu berita kan, yang cerita pasal golongan, tak salah golongan LGBT kot, transgender. Dekat mana? Dekat Amerika ke kat mana dah? Dia ubah dia punya gender dia, jantina dia. Kemudian dia ditangkap lah, masuk penjara sebab dia terlibat dengan jenayah lah. So dalam penjara tu dia demand dekat penjara, pihak penjara supaya bagi dekat dia tak salah puting susu dengan Pampers.
Sebab dia kata dia dah berubah menjadi baby. Tak, asalnya dia transgender. Mungkin dia laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi lelaki. Kemudian dia buat jenayah. Dia masuk dalam penjara. Dalam penjara tu mungkin dia dia stres kan, ataupun dia rasa dia tu dah tak tahulah, kita pun tak tahu macam mana psikologi orang yang tukar jantina ni. Last sekali dia kata dia sebenarnya adalah baby. Jadi dia minta puting susu, puting yang baby tu dengan pampers dia nak pakai kan. Ini menunjukkan kita pun tak tahulah ni binatang ke apa. Tak tahu makhluk apa macam ni Maknanya kita kata itulah kita kata seruan ke arah perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal yang sejahtera. Ini memang kita kata pada tahap yang kita tengok membimbangkanlah. Maksudnya kalau kita benda tu kita anggap benda tu normal, maksudnya kita tak boleh nak bezakan antara tujuan penciptaan kita ni, sama ada kita ni manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan akal, ataupun kita ni hanya sama sahaja macam binatang. Sebab tu Allah Ta'ala sifatkan, umpamakan orang-orang yang kufur kepada Allah SWT setelah diberikan nikmat akal, setelah diberikan nikmat segala-galanya di dunia ini, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Balhum adal. Tadi itu lebih sesat lah kan, binatang pun tak ada buat macam tu. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Wallahul musta'an. Baik. Tujuan penciptaan manusia bukanlah untuk memberikan manfaat bagi Allah. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Baik, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makanan kepadaku. Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta kita, dia tak berhajat kepada kita. Dia tak berhajat kepada ibadat kita. Dia tak berhajat kepada ketaatan kita. La yadurruhu ta'atan ta'iin wala yanfa'uhu ta'atan ta'iin wala yadurruhu ma'siyatun asin. Maksiatul asin. Dia Allah Subhanahu Taala tidak memberi manfaat kepadanya ketaatan orang yang melakukan ketaatan, dan tidak memudaratkannya maksiat yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Itu sebagaimana yang dinaskan oleh para ulama salaf. Baik, antaranya apabila mereka mensyarahkan berkenaan dengan kitab-kitab akidah, mereka menyebutkan ungkapan tadi. Maksudnya Allah Ta'ala dia tak berhajat kepada manusia, makhluk dia, kan? Dan dia menciptakan sesuatu dengan hikmah dan kehendak dia, dan bukanlah dia berhajat untuk mendapat manfaat. Maknanya kita, kalau kita sembah Allah, kalau kita tak sembah Allah, kita taat kepada dia ke tak taat ke, Allah Ta'ala sikit pun tidak memberi apa-apa mudarat kepada dia, kepada kekerajaan dia, kepada kekuasaan dia, kepada kepemilikan dia. Tak ada sedikit pun memudaratkan. Berbeza dengan manusia, berbeza dengan makhluk, mereka sesama antara makhluk itu mempunyai manfaat yang diharapkan antara satu sama lain. Itu menunjukkan kita ni makhluk, dan kita ni adalah bukan kita kata bukan terkeluar daripada kemanusiaan dan juga kemakhlukan kita. Baik. Ada firman Allah Ta'ala, man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjamkan Allah atau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Baik, sini iskal kat sini. Jadi macam mana pula ayat ini? Allah kata man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana, orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Seakan-akan ayat ini menunjukkan Allah mengambil manfaat daripada makhluknya, hamba dia, dari manusia. Baik, pinjaman yang dimaksud bukanlah pinjaman untuk Allah, kerana Allah tidak memerlukan itu. Ini kata Syekh Uthaymin. Tetapi Allah menyerupakan perlakuannya terhadap hamba seperti pinjaman, kerana Allah pasti memenuhinya. Ayat ini seakan menunjukkan keharusan Allah untuk memenuhi balasan bagi orang yang beramal, seperti orang yang berhutang harus membayar hutangnya. Maknanya apa?
ayat ni bukan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berhajatkan kepada pinjaman makhluk, sebab Allah yang bagi. Kan? Jadi Allah yang bagi. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan kata perkara tersebut iaitu amalan soleh hamba dia itu. Umpamakan seperti apa kita kata Allah mereka memberikan pinjaman kepada Allah, dan Allah kita kata Allah dapat memenuhi apa yang telah dia janjikan. So itu maksud dia. Bukan maksudnya kita kata Allah berhajatkan pinjaman makhluk, pinjaman daripada manusia, tak kan? Sebab Allah SWT Al-Ghani, Al-Ghani wa nahnu al-fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Wahai manusia, kamu adalah orang makhluk yang fakir, yang berhajatkan, yang memerlukan belas kasihan, rahmat dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu maha kaya. Wallahu huwal ghani. Maksud al-ghani maknanya Allah Taala tak berhajatkan kepada makhluknya. Itu kan kita kata. Baik. Dan firman Allah Taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik, ini ayat yang dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Baik, dalil yang pertama tadi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal lah. Boleh hafal, mudah kan? Setelah hafal kitab tauhid ni, hafal Quran lah. Hafal ayat Quran, hafal hadis. Hakikatnya kita hafal matan-matan akidah ni, matan-matan akidah yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. So contoh kitab tauhid ni, hakikatnya kita hafal Quran lah. Kan? Cuma kita tak hafal Quran style hafal Quran lah, tapi kita hafal matan, tapi kita hafal nas, kita hafal dalil supaya dia melekat. Dan kita kata dia kita akan membekas dalam hati kita. Bahkan menghafal matan itu lebih kita kata lebih walaupun kita dah berusia ke apa, tapi dia lebih kita kata lebih membekas bila kita faham. Bila kita faham ayat tu. Kan? Baik. Jadi ayat yang anda teringat anda terbaca dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ni ada satu faedah lagi. Faedah daripada Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iklil, disebut ayat ini, ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tu dijadikan dalil oleh sebahagian ulama untuk menyatakan tafarrugh lil ibadah afdalu minaz zawaj. Dalil yang digunakan sebahagian ulama mengatakan seseorang itu dia menyendiri dan menghabiskan waktunya dengan ibadat dalam keadaan dia tidak berkahwin, itu lebih afdal berbanding dia berkahwin. Itu dalil sebahagian ulama yang memilih pendapat tersebut. So dia orang ambil daripada ayat ni, dia orang istidlal ayat ni, berkata di sini tafarrugh lil ibadah afdalu minaz zawaj. Makna menyendiri dengan ibadat, fokus pada ibadat bersendirian lebih afdal daripada menikah. Setuju tak? Setuju? Tak setuju kan? Kenapa kita tak setuju? Sebab apa? Sebab Nabi SAW menikah. Itu je jawapannya. Betul tak? Nampak tak macam mana cara kita berinteraksi dengan pendapat ulama? Kan? Ya, pendapat tu satu pendapat, tapi tak semestinya pendapat tu adalah benar. Sebab apa? Kita kena bukan tengok satu ayat tu kan? Ayat-ayat lain banyak lagi. Kan? Ayat suruh perintah menikah. Hadis-hadis Nabi SAW perintah menikah. Kan? Para nabi dan rasul kesemuanya menikah. Kan? Ayat perintah supaya kita ni Nabi SAW berbangga dengan umatnya, bilangan umatnya yang ramai, yang ni memperbanyakkan zuriat keturunan. Kan? Jadi banyak lagi ayat-ayat. So kat situ kita kata tak bolehlah kita ambil satu ayat tu kemudian kita pun berkerah lah, kata siapa yang kahwin dia ikut ayat ni. Tak boleh kan? Lagipun ayat tu pun tak menunjukkan dalalah dia tak menunjukkan secara jelas pun.
akan apa yang diistinbatkan oleh para ulama. Sebahagian ulama yang memilih, memanglah ada perbahasan di kalangan ulama antara apa dia isu berkenaan dengan mana yang lebih afdal kan. Tapi dia semua bergantung pada keadaan dan individu tertentulah. Kita tak boleh pukul rata lah. Kan? Ada orang dia mampu menikah dan dia mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya, maka dia pun nikahlah. Sebab itu hukum nikah pun tak sama kan. Dia balik pada hukum yang dia ada harus, wajib, sunat, makruh dan haram. So dia balik pada keadaan tu lah. So dia tak boleh lah kita pukul rata kan. Maksudnya kena ambil, tengok keadaan orang individu tertentu dan sebagainya. Memang ada sebahagian ulama yang mereka memilih untuk menjadi kita kata bujang sehingga ke akhir hayat untuk mereka berkhidmat dengan ilmu. Ramailah kalau kita nak saya, bahkan ada kitab yang dihimpunkan senarai ulama-ulama yang uzab, yang kita kata bujang yang tak berkahwin, tapi mereka tak berkahwin bukan berfoya-foya pula kan, bukan berkapal ke apa, tak. Mereka tak berkahwin kerana mereka berkhidmat dengan ilmu. Tafarruq lil ibadah, mereka beribadat, mereka itu lain cerita, perbahasan dia lain. Tapi tuan anda teringat bila baca dalam kitab Al-Iqlil oleh Al-Imam As-Suyuti, dia disebut kat situ kan. Baik. Dalil yang kedua daripada kitab musannif dalam surah An-Nahl ayat 36, qala Allah Ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Baik. Kemudian ayat yang lengkap tu kan. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Okey. Tengok susunan ayat ni, kalau kita perhati betul-betul, dia menjawab apa yang kita dah bahaskan pada awal ayat yang pertama, dalil pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya kalau kita tak baca penjelasan Syekh Ibn Uthaymin pun, kalau kita perhati betul-betul ayat yang kedua ni, dalil yang kedua, kita akan dapat jawapan daripada persoalan yang timbul pada ayat dalil yang pertama. Apa yang persoalan yang first kita bincangkan tadi? Berlaku atau tidak ketaatan ataupun penyembahan atau pengabdian secara mutlak kepada seluruh manusia dan jin? Pengabdian mereka kepada Allah berlaku atau tak? Yang kita bincang ta'lil wal ma'lul tadi. Cuba ingat, dia kena ingat balik. Berlaku atau tak? Tidak. Apa dalil dia? Ni dalil dia. Dalam surah An-Nahl ayat 36, baca sampai habis. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Betul tak? Maknanya ayat tu Allah kata Allah utuskan setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya untuk menyeru kepada ibadah. Yang ni tujuan penciptaan kita tadi, jin dan manusia, tujuan diciptakan untuk ibadah, dan Allah tidak meninggalkan manusia dan jin terkapai-kapai, tercari-cari petunjuk, tersesat. Tanpa ada petunjuk, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala utuskan Rasul dan Allah Ta'ala turunkan kitab. Utuskan Rasul bersama dengan kitab. Dan seruan mereka ialah menyembah Allah semata-mata, ani'budullaha wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Sembahan selain Allah. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang apa yang berlaku. Faminhum man hadallah, sebahagian di kalangan mereka itu ada yang mendapat petunjuk daripada Allah, yakni mereka menyembah Allah. Wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah, sebahagian lagi telah tersesat, telah tetaplah dalam keadaan kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka Allah Ta'ala suruh kita berjalanlah di atas muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. So itu kita perintah supaya kita mengambil ibrah dan i'tibar daripada apa yang Allah Ta'ala
jadikan di atas muka bumi ini. Baik. Kata Syekh Ibn Uthaymin, firmannya, walaqad huruf lam pendahulu qasam. Qasam yang ini sumpah yang diperkirakan keberadaannya, dan qad untuk memastikan. Kita kata apa? Taukid. Dengan demikian rangkaian kalimat di sini dikuatkan oleh qasam atau sumpah yang diperkirakan huruf lam dan qad. Walaqad. Walaqad. Di sini dikatakan al-lam mauti'atun li qasamin muqaddar wa qad li tahqiq. Wa alayhi fal jumlatu muakkadah bil qasamil muqaddar wal lam wa qad. So di situ menunjukkan penegasan. Tahqiq. Di sini ba'athna, kami telah mengutus. Maksudnya kami telah mengutus bagi setiap umat. Umat adalah sekelompok manusia. Lafaz umat di dalam Al-Quran disebut untuk 4 makna. So ummatan. Kat sini likulli ummatin dalam bahasa Arab ataupun lebih tepat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab disebut umat itu ada 4 makna. Yang pertama at-taifah. Sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Seperti yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Yakni sekelompok manusia. Yang kedua, umat maksudnya al-imam, pemimpin. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 120, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ummatan. Ibrahim ramai ke seorang? Seorang. Jadi tak mungkinlah umat dekat dalam surah An-Nahl ayat 120 tu maksudnya Ibrahim, umat Ibrahim tu maknanya ramai Ibrahim. Tak. Umat tu maknanya pemimpin. Contoh teladan, pemimpin yang dicontohi. Ummatan. Macam perkataan Huzaifah ataupun Abdullah bin Mas'ud tentang jamaah, kan? Tentang jamaah. Dia kata engkau jamaah walaupun kau bersendirian. Jamaah kat situ maksud dia apa? Maksudnya orang yang melazimi kebenaran. Kan? Lazimi kebenaran. So sama juga dalam ayat ni, ummatan qanitan, ummatan inna Ibrahim kana ummah, maknanya imaman. Yang ketiga, makna ummah al-millah, agama. Dalilnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, Allah kata wa inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Ala ummatin. Ala ummatin. Ummat juga bermaksud agama. Millah. Baik. Yang keempat, ummah maknanya az-zaman, waktu. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 45, waddakara ba'da ummatin. Dan teringatlah kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Ba'da ummatin. Waddakara ba'da ummatin. Ummah kat situ maknanya waktu. Zaman. So itu maknanya kita kata Syekh Ibn Uthaymin dia suka tahrir dari sudut bahasa ni supaya kita dapat kefahaman yang jitulah, maknanya supaya kita ada alaqah dengan Quran tu rapat. Kita ni apa maknanya dengan Quran tu kita rapat lah. Kan? Maknanya kalau kita tengok style masyayikh ataupun guru-guru yang kita kata yang mereka, kalau kita boleh tengok macam ni penulisan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yang mana kita boleh dapat faedah di sini. Ulama Rabbani mereka mengikat manusia dengan dalil. Mereka mengikat manusia dengan Quran dan sunnah. Mereka tak mengikat manusia dengan batang tubuh mereka. Ini ciri-ciri ulama Rabbani. Dan makana Allah kata dalam surah Ali Imran tu, makana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah
walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tak sepatutnya bagi seorang manusia, makana li basharin, seorang manusia, ayyutiyahullahu hukma wan nubuwat wal kitab, diberikan kepada mereka itu apa dia, hikmah dan kitab. Yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Mereka mengatakan kepada manusia, jadilah kamu penyembah aku. Kunu ibadan li min duni. Maknanya ikutlah aku. Taatilah aku. Ikut aku. Apa kena ikut? Kalau tak ikut derhaka. Itu ayat mudah kan? Kunu ibadan li min dunillah. Maknanya sembah aku. Jangan petikai apa yang aku ajar. Jangan tanya dalil. Jangan tanya dalil tu apa? Dia nak bawa pada tu Siapa tanya dalil, maknanya apa? Imannya lemah. Duduklah di hadapan guru seperti mana mayat. Kan? Maknanya tak boleh nak tanya langsung, ataupun tak boleh nak tak setuju langsung. Maknanya tak boleh. Maknanya guru dia tu maksum. Kan? Nak tanya pun tak boleh. Teruk Kan? Nak tanya pun tak boleh. Teruk. Tanya je Wahabi terus Allahu akbar. Kan? Kunu ibadan li min dunillah. Tak. Walakin kunu rabbaniyin. Tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Rabbani maknanya mereka yang kita kata dinisbahkan kepada sebahagian, walaupun ada mulahadzat pada tafsir, sebahagian ulama kata apa? Pada tafsir yang mengikat apa rabbani maknanya nisbah kepada Tuhan. Tapi ala kulihan maksudnya samalah. Maksudnya boleh kita kata maknanya ulama yang rabbani ni mereka mengikat manusia dengan ilmu, dengan dalil. Sebab itu dalam ayat tu Allah kata walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Maknanya rabbani ni, ulama yang rabbani dia mengajar manusia kitab. Tuallimunal kitab, mengajar manusia Al-Quran. Bukannya mai duduk-duduk, saya nak cerita pengalaman saya. Lagi ustaz nak buat sesi masak-masak. Ini bukan ajar kitab. Kan? Hari ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita pengalaman saya dulu waktu ni, cerita pengalaman. Dia tak ajar kitab. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan apa yang mereka pelajari? Maksudnya mudarasah. Kan? Sebab itu kita kata ini ada terzahir pada ulama rabbani. Sebab itu kita baca kitab Syekh Ibn Uthaymin ni, Al-Qaulul Mufid ni. Apa yang ada? Semua dalil. Kan? Dan penjelasan. Penjelasan yang mengenyangkan. Dan kadang-kadang kita rasa tak cukup. Kena lagi. Sebab apa? Sebab itulah ciri-ciri ulama rabbani. Mereka mengikat manusia dengan dalil. Tak mengikat manusia dengan batang tubuh mereka. Kan? Seperti kita nak ikut ulama rabbani macam ni, maknanya kita kena ikut lah. Kita kena ikut tu, kena ikut macam mana yang mereka buat. Kan? Jangan kita terpedaya dengan golongan hari ini yang mereka cuba untuk menarik golongan-golongan agama ini atau apa yang mereka sebut sebagai apa agamawan ini untuk diselebritikan, untuk dilayan seperti selebriti, dilayan seperti apa? Seperti kita kata apa? Orang-orang yang kita kata yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maknanya dilayan dengan layanan yang kita kata apa? Yang bukan kena pada tempatnya. Kan? Ustaz jadi pak lawak. Tugas dia untuk menghiburkan orang. Kan? Kalau tak ada gelak, saya tak meriah, tak gelak-gelak. Dia nak gelak. Daripada awal sampai habis gelak. Tak dapat ilmu. Itu bukan ciri-ciri ulama yang rabbani, bukan orang yang kita kata rabbani. Yang rabbani dia ajar kitab. Bosan-bosan lah, tak ada gelak, tak ada lawak. Ada lawak sikit-sikit tu boleh lah. Tapi bukannya daripada awal sampai habis gelak. Lawak dan sebagainya, bukan. Baik. Jadi itu antara apa kita kata kita boleh dapat. Maknanya bila kita mengaji kitab ulama ni, kita terus dapat dia punya, walaupun dia tak ada depan kita, tapi kita boleh nampak macam mana peribadi seorang ulama ni, maksudnya daripada tulisan dia. Daripada
tulisan dia, kan. Baik. Kita dah habis waktu. Baik, kalau ada soalan kita berhenti dekat sini. Maknanya kelas akan datang kita akan sambung pada hikmah diutusnya para rasul. Ke surat 25 tu. Baik, ada soalan berkenaan dengan topik kita. Kita masuk dalil yang kedua, kan. Maknanya ada 5 dalil lagi untuk kita dalam kitab bab yang pertama atau kitab yang pertama ni. So, kita masuk pada yang seterusnya. Baik, tak ada soalan. Ya. Aha. Baik, tartib dari sudut tartib, dari sudut susunan tu, maknanya dia bukanlah perkara yang kita kata kita katakan dia sebagai benda yang qat'i ataupun secara pasti. Dia hanyalah daripada istimbat, dari istidlal ataupun istimbat. Maknanya ulama istimbat maknanya base pada dia orang tengok dari sudut susunan kita kata susunan tarikhiyah, dari sudut susunan tarikh, dari susunan dari situ saja. So dia bukanlah benda yang kita kata maknanya kita setiap ayat tu kita kena tengok yang mana sebut dulu, kita buat kaedah daripada satu ayat tu kita ambil ayat yang lain pun kita buat yang sama, tak bukan macam tu cara dia. Bukan cara macam tu. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab tafsir pun dia tak sebut pun pada ayat tu, kan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali dia sebut tu mimba faedah. Mimba faedah maknanya jadi ulama ni bila mereka baca Quran, so otak mereka berjalan, kan, mereka berfikir, kan. Jadi antara yang mereka fikir macam itulah. Kenapa disebutkan jin sebelum manusia? Kenapa tak sebut manusia sebelum jin? Memanglah pada dasarnya kita tak berhak tanya, kan. Tetapi ada hikmah lah, mesti ada hikmah, dan hikmah itu maknanya benda yang makna faedah-faedah tu kita dapat lihat melalui apa? Tatabu' wal istiqra'. Maknanya dari sudut kita tengok ayat-ayat lain, kemudian kita tengok tafsir ulama, kita tengok athar yang ulama sebut dalam kitab-kitab tafsir. Itu sebenarnya. Dia kalau kita nak kata dia satu ayat tu kita boleh pakai pada ayat yang lain, macam contoh kenapa disebut matahari dulu, bulan, kemudian dan sebagainya, dia tak tepatlah. Dia taklah menunjukkan dia ada maksud yang lain, kan, maksud yang lain yang bersesuaian dengan ayat itu, bersesuaian dengan ayat lain dan bersesuaian juga dengan hakikat perkara tersebut. So maksudnya kalau bincang tentang langit dan bumi, dia ada konteks dia, kan. Tapi yang bila bincang tentang jin dan manusia ni, dia ada konteks dia. So sebab tu kita bawa ayat-ayat tadi tu untuk menguatkan, kan. Kita bawa yang malaikat kata dia orang sembah jin, kan. Dia orang sembah jin. Kemudian kita bawa ayat dia dalam surah Al-Jin tu sendiri. Manusia minta lindung daripada jin dan sebagainya. Itu menunjukkan. Maksudnya dia bukanlah maknanya satu ayat tu kita boleh guna benda yang sama pada ayat yang lain. Sebab itu anda masukkan tu tadi dari sudut faedah. So faedah, kan, dia bukan tafsir. Kan? Dia bukan tafsir. Dia faedah. Dia kadang-kadang banyaklah benda-benda ni dia ada juga disebutkan kita kata faedah yang dapat melalui istimbat. So istimbat tu pula bukan istimbat daripada ayat yang satu tu, tapi ayat-ayat yang lain. Sebab tu kalau follow kelas usul tafsir Ustaz Ali, boleh try tanya, kan. Boleh try tanya isu yang matahari bulan pula, kan. Adakah boleh kita guna yang sama, ataupun adakah maksud dia yang macam ini banyak, ini kemudian, atau ini yang sikit, itu yang besar, ini yang makhluk yang paling besar, ini yang sedikit. Boleh tanyalah macam tu, kan. Macam tu. Tapi kalau kita belajar usul tafsir, benda tu tak ada pun. Tak disebut pun. Tak disebut. Cuma dia dapat datang melalui proses kita kata tatabu' al-istiqra' dan juga proses kita kata faedah ni macam tadilah kita sebut faedah Imam As-Suyuti, kan. Dia tak ada dalam kitab tafsir tu. Tak ada dalam kitab tafsir, tapi ada dalam kitab lain. Tapi faedah tu ada dan kita sebut supaya kita dapat faedah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
Hmm. 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 Baik. Baik, tauhid nanti kita akan bincang perincian dia. Syekh akan sebut dengan terperinci berkenaan dengan tauhid ni. Kita akan sampai waktu dia. Kita akan sampai. Dalam kelas akan datang kita akan bincangkan tentang tauhid ni insya-Allah pada tafsir tauhid tu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Tapi secara umumnya tauhid ni dia bila kita rujuk dalam tafsir salaf ada pelbagai tafsiran yang bukan menunjukkan kontradik, bukan menunjukkan pencanggahan, tetapi mentafsirkan atas satu sama lain. Sebab itu tauhid ni sabit daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, disebutkan sihir sebagai tauhid. Kan? Kemudian disebutkan juga al-jibt wa tauhid, jib tu sihir kan. Tauhid ni disebutkan sebagai apa yang disembah ataupun yang diikuti. Dia termasuk juga min matbu'in atau ma'budin. Yang diikuti pun boleh jadi tauhid. Contohnya maknanya sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada letakkan perbahasan ni dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Maknanya had sesuatu jadi tauhid. Tauhid ni kita kata secara bahasa dari sudut melampaui batas kan, benda yang melampaui batas kan. Idhab ila fir'aun fa innahu tagha. Kan, itu dari sudut bahasa kan. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ataupun hasan, iaitu hadis hadis qudsi. Allah kata inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Kemudian dalam hadis tersebut Allah Taala kata dalam hadis qudsi, aku menjadikan hamba-Ku, aku ciptakan hamba-Ku dalam keadaan hunafa, lurus tauhid mereka, lurus agama mereka. Kemudian datang syaitan, atathum syayatin fajtalathum, maka datang kepada mereka syaitan itulah menggelincirkan mereka dan menyesatkan mereka, menyelewengkan mereka daripada tauhid, sehingga mereka mensyirikkan Allah dan mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sebab tu sesuatu perkara tersebut maknanya kalau kita tengok Imam Ibnul Qayyim rahimahullah daripada hadis tersebut, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah seakan-akan nak bagi tahu dekat kita kaedah sesuatu tu dikira melampaui batas dan sampai boleh tahap jadi tauhid bila melibatkan syirik antaranya menyembah sesuatu selain Allah kan. Maknanya sembah, ada tak orang yang sampai tahap tadi kita bincang sembah malaikat, sembah jin, ada tak yang sembah manusia? Ada kan, dan sejarah ada kan. Dan sekarang ni lagi pelik-pelik, sembah macam-macam benda disembah. Ada yang sembah sampai tahap sembah alat sulit. Gila kan, kita tak terbayang macam mana ni. Ada yang sembah kambing, ada yang sembah kucing, ada yang sembah macam-macam sekarang ni. Kita kata zaman pelik ni, macam-macam. Itu satu sembah. Kemudian yang diikuti. So yang diikuti tu apa yang menyebabkan matbu' yang diikuti tu menjadi tauhid, sesuatu yang melampaui batas. Kerana apabila yang diikuti tu menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu halal, lalu diikuti, sebab itu jadi tauhid. Sebab itu kalau kita tengok ta'rif Imam Ibn Qayyim pasal tauhid tu memang jami' mani', dia memang lengkap. Nanti kita akan bahaskan tentang tauhid ni insya-Allah pada kelas akan datang. Cuma itu secara ringkas. Baik. Ada lagi soalan berkait dengan topik kita? Tak ada? Okey. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.